pernah saya bangkitkan tentang merujuk ahli pekan ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Semalam saya telah menerima surat bertulis daripada pejabat Tuan Speaker dan saya ucapkan terima kasih kepada maklum balas daripada Tuan Speaker. Walau bagaimanapun saya juga telah memberikan satu maklum balas bertulis terhadap surat yang saya terima kemarin itu. Dan dalam surat saya telah mengatakan bahawa saya nak memohon supaya Speaker mengkaji semula keputusan Speaker untuk tidak merujuk pekan kerana dikatakan tidak ada kes prima facie. Saya telah menunjukkan dalam surat maklum balas saya semalam bahawa memang ada kes prima facie, terutamanya kalaupun saya setuju dengan keputusan Speaker bahawa perkara-perkara yang tidak termaktub dalam kumpulan wang yang disatukan itu tidak perlu dimasukkan dalam anggaran, tetapi dalam surat saya ada dengan jelas memberikan contoh bahawa bukan saja perkara-perkara yang disebut dalam ucapan tapi tak ada anggaran, tetapi ada juga perkara yang disebut dalam ucapan ada dalam anggaran tetapi perbezaan nilainya terlalu besar. Ini bukan perbezaan yang round up ataupun dibulatkan, tetapi perbezaan yang saya rasa ada yang hingga hampir 1 bilion 900 lebih juta, ada yang 600 juta, ada yang 300 lebih juta. Jadi itu saya rasa sebenarnya prima facie bahawa pekan telah mengelirukan dewan ini. Dia ada sebut dan ada dalam anggaran, tetapi perbezaan yang begitu besar, maklumat yang tidak tepat. Maka saya rasa biarlah ahli pekan menjawab di Jawatankuasa Hak dan Kebebasan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli yang berhormat, kepada ahli yang berhormat yang tahu, saya ingatkan balik. Kepada yang tidak tahu, ini sebagai ingatan. Untuk merujuk seseorang ahli itu ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan dibuat Peraturan Mesyuarat 36/12, 3 kriteria hendaklah dipenuhi. Pertama, kenyataan yang dibuat itu adalah kenyataan yang salah. Kedua, apabila diberitahu bahawa kenyataan itu salah, ahli yang berhormat yang membuat kenyataan itu tidak memperbaiki kesalahan atau tidak mengubah memindah kesalahan. Ketiga, ahli yang berhormat yang berkenan mempunyai pikiran ataupun tujuan untuk mengelirukan. Dalam soal ini yang berhormat, apabila seseorang yang berhormat juga tidak setuju dengan keputusan Speaker, ada Peraturan Mesyuarat 43 yang mengatakan bahawa buat usul persendirian. Dalam hal ini yang berhormat, macam mana saya boleh membuat keputusan untuk merujuk pekan kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan? Belum pernah berlaku dalam mana-mana parlimen. Mungkin ada lagi macam segambut yang boleh Google dulu kasih tahu saya. Kerana yang berhormat, ini adalah soal yang teknikal, iaitu bajet. Ada lagi orang-orang di sana yang mahir mengenai dengan prosedur kawangan dan sedemikiannya. Jadi, surat yang saya terima daripada yang berhormat, saya timbang dengan jawapan yang saya terima daripada Kementerian Kawangan. Saya letak di depan saya. Saya tidak nampak ada prima facie. Pun demikian, itu sebab saya kata yang berhormat, apabila nanti menjawab Kementerian Kawangan dalam soal yang diberitahu, yang dibangkitkan oleh yang berhormat itu, biar yang berhormat nanti berdiri minta penjelasan. Kerana mereka mempunyai penjelasan yang tertentu. Harus diingat yang berhormat. Mereka-mereka yang menggubal itu, yang mengubal bajet itu yang dimasukkan dalam buku yang begitu tebal yang berhormat, mereka bukan bekerja di Kementerian Kawangan Kelmarin dulu. Bukan macam kita ahli yang berhormat yang baru belum sepenggal pun. Ada mereka yang bekerja situ bertahun-tahun, berpuluh tahun. Pernah dulu saya kasih ingatkan bahawa ada seorang yang berhormat yang tugas dia adalah sebagai juru audit. Dia query bahawa 1.4 bilion hilang dalam bajet. Selepas itu, pada ketika itu, Pematang Pau buat press statement di luar. Dia kata 1.4 bilion hilang. Press statement. Selepas itu dijawab oleh Timbalan Menteri Kawangan. Dia explain, tidak ada jawapan balik daripada Pematang Pau. Tapi statement sudah dibuat, 1.4 bilion hilang. Rakyat sudah baca.
Itu sebab tidak sewenang-wenang saya buat keputusan dan jangan ahli yang berhormat buat kenyataan dengan sewenang-wenang ikut rasa. Karena apa yang dibuat oleh yang berhormat, apa nanti kalau mendapat liputan, orang di luar sana baca. Sama ada fakta betul atau tidak. Tuan Speaker, terima kasih atas nasihat yang diberikan oleh Tuan Speaker itu. Tetapi saya rasa Tuan Speaker telah salah faham Bawa objektif yang saya. berhormat, yang berhormat. Duduk yang berhormat. Bawa usul persendirian di bawah peraturan masyarakat 43. Bukan Tuan Speaker. Duduk Tuan yang Speaker, berhormat. saya rasa Duduk saya yang perlu berhormat. diberikan peluang untuk Duduk yang berhormat. Tuan Speaker. Duduk saya yang mohon berhormat. satu peluang untuk memberi Duduk yang berhormat. Apa sebab mau bertengkar dengan speaker? Apa sebab? Apa sebab ahli yang berhormat buat begitu? Peraturan masyarakat kamu tahu 43. Kalau tidak setuju dengan tindakan speaker, buat usul persendirian. Saya tidak boleh review decision yang saya buat kecuali ada usul. Sudah yang berhormat. Saya tidak merujuk. Sudah yang berhormat. Saya rujuk pekan ke Jawatan Kuasa Hak dan bukan Bentara. merujuk Yang civil berhormat sudah. service. Bentara. Saya tidak merujuk seperti Bawa, yang bawa yang berhormat. Keluar. Peraturan mesyuarat, Tan Sri Speaker. Yang berhormat. Biar dulu. Minta maaf. Biar dia keluar dulu yang berhormat. Pucung. Saya dah berdiri peraturan masyarakat. Terima kasih Tuan Speaker. Hanya berkaitan dengan apa yang Tuan Speaker sebut tadi. Peraturan mesyuarat dia di bawah peraturan 43. Tuan Speaker, saya dengar apa yang Tuan Speaker sebut dan saya juga tahu berkenaan dengan peraturan mesyuarat 43 itu. Tapi masalah dia Tuan Speaker, hanya saya nak beritahu secara terbuka. Apabila kita failkan usul, kebanyakan kalinya usul itu tidak akan timbul untuk dibahaskan. Jadi masalah dia Tan Sri Speaker. I understand Tan Sri Speaker's position. But Tan Sri Speaker also has to understand our position. Satu keputusan dibuat, kita diminta supaya failkan usul. Tapi apabila usul difailkan, langsung kita tak lihat usul itu timbul. So mungkin boleh ada satu cara dalam mana perkara itu boleh ditangani. Kalau usul itu boleh dibawa dan kita diberikan peluang untuk berbahas and dapat pujuk Tan Sri Speaker supaya review kembali decision, then at least there is a purpose to that rule. Kalau tidak, Tan Sri Speaker, the rule exists, but it has no effect. So saya hanya nak bawa kepada perhatian Tan Sri Speaker. Terima kasih. Yang berhormat, saya paham apa yang ditimbulkan oleh Pucung. Oleh kerana kita dihadang oleh peraturan masyarakat 15, iaitu urusan kerjaan perlu didahulukan. Jadi, yang berhormat, bukan saya yang gubal peraturan masyarakat ini. Bukan saya yang gubal. Tugas saya dan timbalan-timbalan saya adalah cuma mentafsirkan peraturan masyarakat yang ada. Jadi kalau yang berhormat, seperti apa yang berlaku dengan Bukit Mertajam, buat begitu, apa faedah? Apa faedah sebetulnya yang kita dapat di situ, selain daripada dapat publicity?
yang mengatakan bahwa Bukit Mertajam dihalau oleh speaker. Bermana speaker adalah jahat lagilah. Karena rakyat tidak nampak apa yang berlaku di sini. Rakyat tidak nampak. Yang mereka nampak adalah speaker zalim menghalau wakil-wakil rakyat daripada pembangkang saja. Kalau ada wakil rakyat daripada kerjaan backbenchers yang bertebiat begitu, kalau ada 10 saya halau. Tetapi apabila mereka diberitahu bahwa jangan, sudah yang bermat, walaupun mereka bising, dia duduk. Buat apa bertengkar? Kenapa bila bertengkar, sebetulnya yang hilang masa di banjir itu bukan saya duduk saja. 2-3 orang yang berhormat budi berhujah. Daripada tadi perkara berlaku begitu. Daripada saya bercakap begini. Saya kalau tidak ada perkara begini, saya diam-diam. Saya diam-diam. Sila, terus. Peraturan mesyuarat itu betul. 43. Kita tak mahu speaker Dewan ini menjadi zalim atau dikenali sebagai zalim. Kita mahu speaker kita sialah mengikut peraturan mesyuarat dan profesional untuk mempertahankan jadi yang berhormat juga mesti kebebasan ikut peraturan mesyuarat seperti yang berhormat Gelang Patah. Sebab itu, apa guna kita sebut mengenai 43 kalau usul yang diberi di bawah peraturan mesyuarat 43 tak mungkin dibahas. Sungguh pun yang berhormat kata bahawa inilah mengikut peraturan mesyuarat 15 oleh kerana urusan kerajaan diberi keutamaan. Tetapi yang berhormat pun menjadi pengerusi House Standing Orders Committee. Adakah yang berhormat rela untuk membawa satu pindaan kepada peraturan mesyuarat ini? Inilah tak guna mengadakan satu peraturan mesyuarat yang date letter. Itu satu date. Tak guna sebut lagi. 43 itu tak guna kalau kita tak boleh digunakan. Itu date letter. Yang berhormat Gelang Patah. Sepanjang ingatan saya, sebelum pun saya berpolitik, yang berhormat sudah politik. Yang berhormat harus tahu peraturan mesyuarat. Kenapa ini tidak dibangkitkan pada ketika dahulu sewaktu speaker duduk sebelum saya? Kenapa saya jadi sasaran Gelang Patah? Saya jawab, oleh kerana speaker dahulu tak begitu zalim. Yang berhormat, tarik balik. Yang berhormat, tarik balik yang berhormat. Yang berhormat, tarik balik yang berhormat. Baik, kalau yang berhormat, tarik balik yang berhormat. Saya tarik balik. Tapi tadi saya yang berhormat yang lain diam. Yang lain diam. Saya mau dengar yang berhormat Gelang Patah tarik balik perkataan zalim. Tarik balik. Okey, saya tarik balik. Tapi jangan tanya kena soalan saya kepada saya. Sila, seterusnya. Aturan urusan